Okey, kita tengok hari ini perkembangan pendidikan dalam tamadun Cina. Jadi tamadun Cina ni adalah satu tamadun yang amat menitik beratkan pendidikan, terutama daripada segi sektor pendidikan perkhidmatan awam dia. Ya. Di mana seseorang itu kalau hendak menjadi seorang pegawai kerajaan, dia perlulah mempunyai taraf pendidikan yang tinggi. Jadi dalam topik ini kita akan kaji tentang bagaimana kerajaan Cina ini mengembangkan sistem pendidikan. Okey, jadi kalau kita nak cerita pasal pendidikan di China, di tamadun Cina, kita tidak boleh elak daripada mengulas tentang seorang tokoh yang bernama Confucius. Jadi Confucius ni ialah seorang ahli falsafah yang hidup dari tahun 551 sebelum Masihi sehinggalah pada tahun 479 sebelum Masihi. Jadi karya beliau yang paling terkenal ialah Lun Yu atau Analects. Okey, jadi Confucius ni ialah pengasas bagi ajaran Confucianisme. Ajaran Confucianisme ini telah menjadi asas pendidikan pada zaman tamadun Cina sehinggalah ke hari ini di mana ajaran Confucianisme ni masih lagi diamalkan oleh masyarakat Cina. Okay, tokoh yang kedua ialah Han Feizi. Han Feizi ni ialah seorang tokoh pendidikan pada zaman dinasti Qin yang mengutamakan ketegasan undang-undang bagi mengawal tingkah laku manusia. Okey, jadi sistem pendidikan ni di bawah Han Feizi ini menjadi lebih tersusun apabila Maharaja Shi Huangdi menjeragamkan sistem tulisan. Okey, jadi kalau kita tengok Han Feizi ini ialah seorang yang mengutamakan ketegasan undang-undang. Tokoh seterusnya adalah Cai Lun. Okay, apa sumbangan Cai Lun ni? Okay, sumbangan Cai Lun ini bukan sahaja kepada untuk tamadun Cina tetapi juga kepada seluruh dunia. Okay, sumbangannya adalah melalui penciptaan kertas. Okay, jadi sebelum zaman Cai Lun ni, Cai Lun ni hidup pada zaman dinasti Han. Okay, sebelum daripada zaman Cai Lun, tamadun-tamadun awal di dunia menggunakan pelbagai medium untuk menulis. Jadi contohnya tamadun Mesopotamia menggunakan tanah liat untuk mencatat tulisan-tulisan jenis baji ataupun cuneiform. Manakala tamadun Mesir Purba pula menggunakan helaian-helaian yang dianyam daripada daun papyrus. Tamadun-tamadun lain juga menggunakan pelbagai medium lain seperti kulit-kulit kambing, pelepah kurma dan sebagainya. Tetapi Cai Lun ini telah pun memperkenalkan teknologi untuk mencipta kertas daripada kulit pokok. Daripada sejak itu, semua catatan-catatan daripada Cina ini ditulis di atas kertas. Jadi sejak pada itulah tulisan-tulisan ataupun ilmu-ilmu pada zaman itu mudah dibukukan. Okay? Semuanya kerana penciptaan kertas oleh Cai Lun. Okay, kenapa tamadun Cina ni amat mementingkan pendidikan? Sebab mereka beranggapan bahawa melalui pendidikan, negara boleh ditadbir dengan cekap dan berkesan. Sebab pemimpin-pemimpinnya semuanya mempunyai pendidikan. Okey, daripada segi sosial pula, seseorang yang terpelajar, seorang yang mempunyai pendidikan yang lebih tinggi daripada orang lain, akan berada pada hierarki yang teratas. Jadi maknanya golongan-golongan pendidikan tinggi ini akan kedudukannya lebih tinggi daripada petani, artisan dan juga pedagang. Sekarang kita lihat matlamat sistem pendidikan tamadun Cina. Okay, yang pertama sekali adalah lulus peperiksaan perkhidmatan awam. Okay, di mana seseorang yang ingin masuk perkhidmatan awam tamadun Cina pada ketika itu perlu lulus peperiksaan dahulu. Okay, yang kedua ialah supaya ajaran Confucianisme ini dikekalkan. Okay,
Jadi antara keperluan utama bagi menjadi seorang pegawai kerajaan pada ketika itu adalah memahami ajaran Konfusianisme. Yang seterusnya memupuk nilai moral dan etika supaya pegawai-pegawai kerajaan ini mempunyai moral, mempunyai akhlak yang baik dan juga amanah yang jujur. Okey, yang seterusnya membezakan golongan ini elit dan golongan rakyat. Okey, dan di mana pegawai-pegawai kerajaan yang pendidikan tinggi ini kedudukannya lebih tinggi daripada rakyat biasa, dan juga akhir sekali supaya melalui sistem peperiksaan ataupun sistem pendidikan Cina ini mereka dapat memilih pegawai kerajaan yang layak. Tahap sistem pendidikan Cina mempunyai tiga peringkat. Yang pertama sekali ialah pendidikan rendah. Jadi dia punya kemahirannya adalah lebih kepada menghafal tulisan serta buku suci tanpa perlu memahami maknanya. Cuma hafal saja. Tak perlu tahu tafsiran makna dan sebagainya. Seterusnya adalah pendidikan menengah. Okay, menumpu kepada menulis karangan dan juga sajak. Dan akhir sekali ialah pendidikan tinggi di mana seseorang itu perlu pandai menterjemah dan menginterpretasikan buku suci serta pelajaran berkaitan etika upacara, adat, istiadat dan tanggungjawab rakyat kepada negara. Jadi lebih tinggi tahapnya, lebih susah apa dia punya matlamatnya. Okey. Jadi untuk membolehkan mereka memilih seorang pegawai kerajaan yang mempunyai pendidikan yang tinggi, mereka telah memperkenalkan peperiksaan perkhidmatan awam. Okey, jadi peperiksaan perkhidmatan awam ini mula diperkenalkan ketika zaman pemerintahan Maharaja Wu dalam dinasti Han pada tahun 29 sebelum Masihi, dah lama sebelum kelahiran Nabi Isa lagi. Okey, dan sistem ini dikekalkan sehinggalah pada tahun 1905 apabila dimasukkan oleh Maharani Dowager Cixi. Maknanya sistem peperiksaan ini bertahan selama lebih 2000 tahun. Okey. Okey, jadi apa kepentingannya? Okey, apabila seseorang yang lulus peperiksaan, maka mereka boleh menerima penghormatan dan meningkatkan taraf sosial. Maksudnya tarafnya menjadi lebih tinggi berbanding rakyat yang lain dan mempunyai pelbagai kelebihan lah sebagai seorang pegawai kerajaan. Jadi masyarakat Cina ni amat mementingkan pendidikan. Okey. Seterusnya ialah ciri-ciri sistem peperiksaan perkhidmatan awam. Ianya sangat kompetitif. Maksudnya ramai orang masuk, ramai orang menjawab periksa. Jadi saingannya sangat kompetitif. Dan juga yang kedua, hanya lelaki sahaja boleh menduduki peperiksaan tersebut. Tak kisah orang kaya atau miskin, tapi syaratnya mesti lelaki. Yang ketiga, mengekalkan tradisi dan budaya Cina, terutama ajaran Konfusianisme. Okey, kita perlu faham bahawa ajaran Konfusianisme ini adalah penting bagi masyarakat Cina. Seterusnya, larangan terhadap sebarang bentuk perubahan bagi mengekalkan keaslian tradisi Cina. Maksudnya silibusnya ataupun sukatan pelajarannya tidak mempunyai perubahan lah, dikekal selama beberapa ratus tahun ianya diajalankan. Okey, peperiksaan ini mempunyai 3 tahap. Yang pertama ialah Juchai. Okey, peperiksaan ini dijalankan pada peringkat daerah dan semua orang boleh memasukinya lah. Hanya lelaki saja. Okey, terdapat diadakan sebanyak 2 kali setiap 3 tahun. Okey, dan tempoh peperiksaannya adalah sehari suntuk dan selalunya calonnya adalah terdiri daripada 500 hingga 2000 orang. Kadar kelulusannya ialah 1/35. Maksudnya kalau 35 orang yang menduduki ujian tersebut, hanya seorang saja akan lulus. Okey, dah habis tahap pertama, Shuchai, masuk pada tahap kedua iaitu Juren. Juren ni diadakan di ibu kota daerah dan hanya terbuka pada calon yang telah lulus pada tahap pertama. Maksudnya pada tahap pertama tadi dah lepas, baru boleh pergi tahap kedua. Okey, dan peperiksaan ini diadakan setiap 3 tahun sekali dan ianya mengambil masa sehingga 3 hari. Dan calonnya ramai, di antara 4,800 hingga 10,000 orang. Dan kadar kelulusannya pula lebih tinggi, iaitu 1 ke 120. Maksudnya kalau 120 orang yang menduduki peperiksaan, hanya seorang saja yang lulus. Okey. Dan
Akhir sekali ialah tahap Jinshi. Tahap ketiga. Okey, peperiksaan ini hanya diadakan di ibu kota kerajaan sebanyak 3 tahun sekali. Dan tempoh peperiksaannya sangat lama, iaitu 13 hari. Okey, apakah keistimewaan kalau lulus periksa ni? Okey, kalau lulus tahap pertama, seseorang itu akan dapat bintang keemasan yang disematkan pada topi. Ini menunjukkan bahawa dia ialah seorang kaki tangan kerajaan rendah. Jadi seseorang itu boleh ataupun cukup syarat untuk menyertai majlis santapan diraja. Kalau dah dapat bintang emas boleh pergi majlis santapan diraja. Maksudnya boleh makan bersama maharaja lah. Okey. Lepas itu, kalau dah lulus tahap pertama, lulus pula tahap kedua, dia akan dapat satu lagi butang keemasan dan juga boleh layak mendapat jawatan dalam kerajaan. Dan yang untuk statusnya, menunjukkan dia punya status, dia mempunyai tanda nama pada pintu masuk dan mempunyai pengiring, pegawai-pegawai yang mengikuti dia dari belakang-belakang lah. Jadi dia punya orang-orang suruhan dia. Itu tahap kedua. Dan akhir sekali, tahap tertinggi, kalau dia lulus tahap ketiga, dia akan mempunyai kedudukan yang pangkat yang lebih tinggi dan keistimewaan dia bukan sahaja hanya dapat pada dia, tapi dapat pada keluarga dan kampung. Maksudnya keluarga dan kampung dia juga akan mendapat pelbagai kemudahan dan anugerah daripada maharaja. Tadi kita dah belajar tentang seorang tokoh yang bernama Cai Lun. Cai Lun ni ialah seorang tokoh yang telah pun memperkenalkan teknologi membuat kertas yang membolehkan pengembangan pendidikan di China dan juga seluruhnya dunia lah, di mana start daripada itu seluruh dunia mula menggunakan kertas. Jadi macam mana cara dia buat? Langkah pertama adalah mengumpulkan bahan kulit pokok, serpihan rami kain dan jaring ikan. Jadi dia guna bahan-bahan terbuang saja. Lepas tu direndam dalam air. Lepas tu dia rebus. Okey. Jadi apabila dia rebus tu, bila dah sudah direbus, dia akan kumpulkan cebisan-cebisan tadi. Jadi bila dia dah rebus, dia akan hancur. Jadi cebisan-cebisan tadi dia akan kumpul dah tu bekas. Okey, lepas tu dia akan kacau hingga menjadi cair yang pekat. Lepas tu dihamparkan pada tikar. Lepas tu ianya dijemur. Okey, akhir sekali terjadilah kertas. Itu cara dia buat. Jadi kaedahnya cara membuat kertas di zaman Cina sehinggalah zaman sekarang lebih kurang sama saja. Jadi kertas-kertas yang kamu gunakan sekarang ni, teknologinya sama. Bezanya lah cara pembuatannya ialah sekarang ni kita gunakan mesin lah. Menggunakan menggunakan kilang. Jadi dia boleh hasilkan lebih banyak dan juga lebih uniform lah, lebih sekata. Jadi tapi cara asasnya masih lagi sama dengan tamadun Cina.